Dan sekarang ni saya akan tunjukkan menu yang kedua, iaitu ikan bilis telur hancur. Menu ni memang mengimbau masa silam saya, bukan masa apa pun. Waktu saya belajar dulu, yelah kita duduk ramai-ramai kan, lepas tu kita kongsi-kongsi duit, nak beli makan, nak masak sendiri. Jadi ini antara menu yang senang kata setiap minggu jugalah kita orang makan, sebab ini paling jimat, paling murah. Jadi hari ni saya nak tunjuk kepada anda lah macam mana kita nak buat ikan bilis telur hancur ni. Dan sebenarnya dia punya resepi ada macam-macam. Ada orang lain cara dia. Kadang-kadang kalau saya buat dekat hostel tu, saya buat cara saya lah, lebih kurang macam ni. Kalau kawan saya tu dia suka masukkan kicap sikit kan. Ada orang suka masukkan serbuk kari sikit, jadi terpulang lah. Cuma ini antara resepi asas yang kita boleh cuba buat dekat rumah. Untuk berbuka boleh, untuk bersahur pun tak ada masalah. Alright, jadi saya dah potong kita punya bawang merah. Sekarang saya potong juga bawang putih sikit. Alright, seterusnya saya dah potong bawang merah, bawang putih, dan saya akan potong juga sedikit cili merah. Okay, potong sikit. Yang menariknya pasal saya punya hidangan hari ni, dia istimewa sebab ada letak sedikit sayur. Ada bajet lebih sikit, jadi kita belilah sayur kangkung tu. Sebenarnya kalau awal-awal dulu saya buat waktu hostel dulu, memang tak adalah sayur-sayur ni. Memang betul-betul ikan bilis dengan kita punya telur je. Itu pun nak perbanyakkan dia supaya kita boleh kongsi dalam 5-6 orang makan. Okey, jadi kuali kita dah panas, dah berasap macam ni. Tak apa, jangan risau, tak ada masalah pun. Yang paling penting sekali adalah kita kena gaulkan dia. Masukkan terus, lepas tu kita kacau sikit. Alright, kacau sikit. Kalau dia berasap je tak apa, berasap, tutup api, masukkan bahan, lepas tu kita on balik api. Sebab apa kita tak boleh masukkan waktu dia tengah berasap kuat sangat? Kalau dia tengah berasap kuat sangat, maksudnya minyak tu dah terlampau panas, dia dah suhu dia terlampau panas. Jadi bila kita tak tutup api, kita masuk terus bawang kita, tadi yang percekan tu, dia akan membuatkan api naik kat atas. Jadi tu bahayalah. Setiap kali kalau anda tengok kuali tu dah panas, tutup api, baru masukkan bahan, baru on balik api. Ingat tu itu salah satu tips. Kalau masukkan juga, dia menyambar api tu, habislah, takut kena muka kan. Okey. Alright, jadi yang ni kita bagi layu. Dan saya akan masukkan kita punya ikan bilis. Masukkan ikan bilis terus dalam ni, sebab dalam saya sama sebenarnya ikan bilis ni kita nak bagi dia garing sikit lah. Jadi saya masukkan sekali dengan kita punya bawang dan juga bawang putih. Jadi dia akan masak dengan sekata lah. Dia akan buatkan ikan bilis kita ni garing. Dalam masa yang sama, bawang kita ni pun dia garing. Itu yang akan buatkan dia rasa lebih sedap. Okey, jadi sekarang ni kita nak kena kacau. Bagilah kita punya ikan bilis ni garing betul-betul. Kalau anda rasa macam nak lagi senang, mungkin ada boleh pakai 2 kuali. 1 kuali ni goreng ikan bilis tu, lepas tu masukkan dalam pun, masukkan terus kat dalam kuali kita pun tak ada masalah. Tapi kalau saya jarang sekali kalau nak pakai 2 kuali ni. Saya lagi suka masak semuanya kat dalam 1 kuali. Sebab bagi saya senang nak basuh. Lepas tu dia memudahkan kerja. Itu yang pasti kan. Sebab kadang-kadang orang nak masak ni dia tak nak sangat fikir leceh-leceh. Maksudnya bukan leceh apalah, maksudnya nak kena pakai 2 kuali, lepas tu nak kena basuh 2 kuali lah pula kan. Banyak kerja. Masak dah masak, betul nak kena basuh pula. Aduh. Okey, sekarang ni kacau je sampai dia siap. Kita bagi dia lembut sikit kita punya bawang ni. Lepas tu kita nak bagi ikan bilis ni, bagi dia bau, naik bau sikit. Ni belum cukup lagi ni. Dan biasanya kalau kawan saya tu dia masak kan, dulu saya ingat lagi waktu macam ni, dia masukkan kicap terus hidang. Lepas tu kita duduk ramai kat dalam ruang tamu tu kan, 5-6 orang, nasi putih, lepas tu makan dengan ni. Itu pun memang itu satu memori indah lah orang kata kan. Hari ni saya tunjuk kepada anda apa sebenarnya yang saya biasa makan lah dulu kan. Ini salah satu hidangan dia lah. Right, tahu sikit lagi, bagi dia perang sikit. Anda boleh nampak ni bawang-bawang ni memang ada yang dah garing-garing sikit. Macam saya tunjukkan sikit ni. Tapi belah-belah sini belum lagi. Jadi kita nak kena kacau dia bagi sekata lah. Bagi dia sekata supaya dia sedap. Dan dalam masa yang sama sebenarnya ikan bilis tu, pastikan sebelum anda nak masak, basuh dulu. Bagi dia running water sikit, bagi dia basah sikit. So baru senang kita nak masak. Lepas tu dalam masa yang sama dia akan mengurangkan sikit rasa masin daripada ikan bilis tu lah. Kadang-kadang kalau kita terus pakai, memang dia punya rasa masin tu sebab dia punya garam masih disalut dekat kita punya ikan bilis. Jadi kalau kita dah basuh tu, dia punya rasa masin tu light-light sikit lah. Sedap lah bila kita nak makan nanti. Okey, nampak ni dia dah mula garing. Okey, kita dah biarkan dia gaul cantiknya. Dan sekarang ni saya akan masukkan kita punya telur. Okey, pecah telur. Ni nak tambahkan khasiat kat dalam hidangan kita. 1 cukup. Alright. Jadi untuk telur ni kita masukkan 1 pun cukup. Kalau ada lebih kita masukkan lebih. Tapi kalau tak ada 1 pun dah cukup dah kan. Sebab hidangan ni dia akan nampak lebih banyak sebenarnya bila kita dah masukkan kita punya sayur apa semua nanti. Dia akan nampak lebih meriah, lebih banyak. Alright, gaul sikit lagi. Hancur-hancurkan telur tu
supaya nanti setiap seorang ambil satu sudu, dapatlah ada juga rasa telur kat dalam tu kan. Alright, gaul sikit. Flip kan dia. Okey, dan sekarang ni kita tutup api sekejap sebab saya nak petik kita punya sayur kangkung. Ini kangkung. Kangkung ni sedap kalau kita pakai untuk jadikan satu hidangan. Kita akan masukkan kat dalam ni. Dan cara dia biasalah kita akan petik kangkung ni, ambil daun dia je. Dan kita akan masukkan terus kat dalam hidangan kita nanti. Sebab tu saya tutupkan api sebab saya tak nak dia terlebih masak. Sebab kalau kita biarkan api tu lagi nanti dia terlampau kering sangat. Lepas tu takut nanti dia melekat ataupun dia akan boleh jadi lebih hangit. Kalau dia dah masak, kita biarkan je. Cuma nanti kita akan masukkan balik ataupun kita akan buka balik api untuk kita masak kita punya sayur kangkung ni. Dan selain daripada sayur kangkung, anda boleh gantikan juga dengan sayur sawi boleh. Kalau rasa kat rumah tu ada tiao miao ataupun toge, boleh pakai, masukkan sekali, tak ada masalah. Yang penting sayur hijau lah, daun-daun hijau itu yang buat sedap tu. Alright, okey. Jadi daun kita dah habis petik. Saya ambil daun je lah. Alright, cukup lah ni, banyak macam ni. Kemudian buka balik api kita yang kita dah tutup tadi. Alright. Dan untuk bagi dia layu, untuk bagi dia senang layu, kita kena masukkan sedikit air dalam masa yang sama untuk bagi kita punya sos tiram tu senang dia nak sekata masak. Alright, masukkan air sikit. Nice, jangan terlampau banyak sangat, lebih kurang dalam setengah cawan. Masukkan sos tiram. Okey, kacau sikit. Dan sekarang ni saya akan masukkan kita punya sayur kangkung. Masukkan terus. Okey, masak bagi dia layu Sekarang ni kita nak kena kacau dia bagi dia layu. Nampak? Kan sedap tu sebenarnya. Macam ni je hidangan yang mudah macam ni. Kalau kita makan hari-hari pun tak apa sebenarnya. Sebab dia begitu mudah, dia menjimatkan, bukan menjimatkan wang saja, tapi dia menjimatkan masa. Kadang-kadang ada orang dia nak makan, nak kenyang, tapi dia tak nak masak benda-benda yang susah. Dia nak masak benda-benda simple ataupun yang mudah. Inilah dia. Inilah salah satunya menu yang anda boleh cuba, yang saya dah tunjukkan dekat dalam dapur Ramadan kita ni. Setiap hari menu lain-lain. Jadi anda boleh cubalah setiap kali menu yang saya tunjukkan tu. Jadi dia dah mula layu. Okey. Layu dia macam ni je, macam yang saya nak kan. Balik sikit. Okey, jadi sekarang ni sebelum kita nak hidangkan dalam pinggan, saya pun tak nak masak dia terlampau lama. Tak nak sampai kecut sangat sampai hilang dia punya khasiat. Saya akan letak sedikit garam. Alright, garam sikit. Okey. Kau lagi bagi sekata sikit. Flip sikit. Dah siap. Borak punya borak. Nampak tak tu? Mewah kan dia punya hidangan ni. Dia ada cili, dia ada ikan bilis, dia ada sayur hijau. Nasib baiklah puasa. Alright, marilah kita hidangkan. Letak dalam pinggan. Nampak tak ni? Dia tak terlampau basah. Memang nak kata basah tu kuah pun tak ada. Okey, tapi dia lembab-lembab je. Dia punya lembab-lembab tu untuk bagi kita punya sayur kangkung tu je masak. Kalau anda dekat rumah tak pakai sayur, tak ada nak letak sayur dekat dalam, tak ada masalah. Tak payah letak air pun tak apa. Maksudnya biarkan dia kering dengan ikan bilis, dengan telur macam tu je. Tapi kalau ada sayur, letaklah sikit air supaya dia senang nak layu. Baiklah, dah pun siap. Ini sedap ni bau ni. Kalau saya ini dia dah cukup dah ni untuk makan pagi, petang, siang, malam. Tak sabar nak rasa sebenarnya. Dan ini adalah hidangan saya yang kedua, iaitu ikan bilis telur hancur. Jangan lupa cuba.